اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi war rasul. Allahumma ghnina bihalalin haramin. Bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fard ya witr ya ahad ya samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaquna wa ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'allah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhmala dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jumpa lagi untuk pengisian subuh. InsyaAllah pagi ni ditujukan terus pada Masjid Kampung Sawah
Port Dickson, Kampung Sawah, Kampung Pacitan, Kampung Bukit Pelanduk, insyaAllah satu masjid. Pagi ni online, sepatutnya jadual kuliah subuh, tapi masih lagi belum lagi boleh rentas. Kita terus dengan online. Mohon sahabat-sahabat di Kampung Sawah, Kampung Pacitan, mohon share insyaAllah. Mohon sahabat-sahabat share insyaAllah. InsyaAllah pagi ni tafsir Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat, insyaAllah. Kita mulakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa yang masih lagi share, tolong share insyaAllah. Sahabat-sahabat share. Kita masih lagi Tuan Guru, kitab tafsir Tuan Guru ni Abdul Aziz, muka surat ayat nombor 12 ya. Ayat nombor 12. Kita bukan tafsir, kita baca tafsir Tuan Guru ni Abdul Aziz, insyaAllah. Siap. Patutnya di Kampung Sawah kita baca kitab Tanbihul Ghafilin, tapi kita nak tunggu offline dulu baru kita baca kitab di sana. Sementara ni kita baca siri, share, baca sama-sama tafsir surah Yunus ayat nombor 12, kitab Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat, insyaAllah. Sama-sama share insyaAllah. Sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muka surat 95 ayat 12, surah Yunus, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza massal insana durru da'ana lijambihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrim masah kadzalika zuyyinal lil musrifina ma kanu ya'malun. Insyaallah. Shadaqallahul azim. Ayat 12 surah Yunus, insyaallah. Sama-sama kita baca maksudnya, terjemahannya. Dan apabila seseorang manusia ditimpa kesusahanlah dia kepada kami, yakni dalam segala keadaan, sama ada dia sedang berbaring atau duduk ataupun berdiri, dan manakala kami hapuskan kesusahan itu daripadanya, dia terus membawa cara lamanya, seolah-olah dia tidak pernah merayu kepada kami, memohon hapuskan sebarang kesusahan yang menimpanya, yakni sebagaimana dia memandang eloknya bawaan itu, demikianlah diperelokkan pada pandangan orang-orang yang melampau apa yang mereka lakukan. Surah Yunus ayat 12. Panjang terjemahan. Kita tengok satu-satu. Wa iza massal insana durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima. Apabila manusia disentuh sedikit dengan kesusahan, mereka terus berdoa kepada kami, yakni Allah. Allah menyeru kepada Allah, baik pun semata waktu tidur ataupun sewaktu duduk ataupun sewaktu bangun. Ini ceritakan bila manusia yang ingatkan Allah Ta'ala sedikit tersentuh dengan kesusahan, terus dia berdoa dengan Allah Ta'ala. Tak kira masa mana, berdiri, tidur,
nak tidur pun dia terus berdoa kepada Allah Ta'ala, kerana mengingatkan kesusahan yang dihadapinya. Kemudian ayat seterusnya, falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durri massah. Tetapi setelah kami buka dan setelah kami selesaikan kesusahan, maksudnya setelah Allah bukakan ataupun diselesaikan kesusahan yang mereka hadapi, yang menimpa mereka, maka manusia tadi berlalu terus seakan-akan tidak pernah mereka menyeru pada kami, iaitu menyeru kepada Allah mengenai kesusahan yang menimpa mereka dahulu. Bila selesai, dah resolve lah susahnya mereka, Allah senangkan balik, Allah selesaikan masalah kesusahannya yang menimpanya tu. Tiba-tiba manusia tersebut berlalu seolah-olah dia terlupa, ataupun dia buat lupa terus, dilupakan Allah Ta'ala, seakan-akan tidak pernah mereka menyeru atau berdoa pada Allah Ta'ala mengenai apa yang ditimpanya, apa yang disusahnya dahulu, yang menimpa mereka dahulu. Walhal Allah dah tolong. Ini perangai manusia. Kazalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Begitulah keadaannya, diperelokkan pandangan terhadap sebarang perbuatan dilakukan. Wa idza masal insana durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman. Ulang balik ayat pertama tadi. Bila manusia tersentuh sedikit dengan kesusahan, maka manusia menyeru Allah, berdoa kepada Allah, baik waktu tidur ataupun waktu duduk ataupun waktu bangun berdiri. Kata Tok Guru, apa dia kata? Ya Allah, ya Allah, memanggil-manggil Allah, memanggil-manggil Allah sepanjang-panjang hayat selama mereka ditimpa kesusahan. Tu manusia susah. Bila dia susah, dia teringatkan Allah, memanggil-manggil, merayu-rayu, kata Tok Guru. Disebutnya nama Allah berkali-kali. Falamma kashafna anhu durrahu. Tapi kalau Allah tunaikan kehendak dia dan menghilangkan segala kesusahan yang menimpa di atas dia, marra, dia lalu terhegeh-hegeh di depan Allah. Dia buat tak tahu, buat macam tak kenal dengan Allah Ta'ala. Kaza ka'an lam yad'una ila durri masah. Seakan-akan dia tidak pernah berdoa kepada Allah Ta'ala. Dia tidak pernah menceritakan kepada Allah kesusahan yang menimpa dia. Itulah perangai manusia. Ni kata-kata Tok Guru kata ditafsirkan dalam ayat Yunus, surah Yunus ayat nombor 12 tadi. Susah, minta kepada Allah Ta'ala, meraung, merayu, sembahyang hajat dan macam-macam. Sekarang macam ni, macam sekarang kita tengah buat sekarang ni. Kita tengah merayu dengan Allah Ta'ala, meraung dengan Allah Ta'ala, minta dijauhkan penyakit, minta dijauhkan virus. Hari-hari kita sembahyang sunat, hajat, sembahyang, baca lagi doa. Tapi ada satu ketika, bila reda penyakit, bila redanya penyakit, berulang balik perangai. Ini perangai manusia yang terhegeh-hegeh di depan Allah dahulu, ya, bila dah hilang bab susah dia, hilang bab kesusahan dia yang ditimpanya, dia lalu terhegeh-hegeh depan Allah Ta'ala, seakan-akan dia tak pernah berdoa dengan Allah Ta'ala, menyombong dia dengan Allah Ta'ala. Berlaku tak sekarang? Masih berlaku. Cuba renung masa COVID yang awal, semuanya seronok bila dapat dikawal penyakit.
dah hampir kosong dah yang kes positif. Tiba-tiba sibuk dengan gila kuasa, gila pentadbir, gila semuanya gila. Terkejar-kejar, tak jaga SOP, tak nampak Allah Ta'ala, tak teringatkan Allah Ta'ala. Akhirnya Allah hantar balik virus. Berlaku dah berlaku dah. Ni sekarang ni dah sedang menurun. Nak tengok Allah cuba lagi dengan, maksudnya kena renung kita. Inilah ayat nak mengingatkan kita. Bila dah reda susah, bila dah reda ke duka cita, bila ada sakit, baliklah terus dengan Allah Ta'ala. Jangan dipatah balik dengan bab maksiat. Jangan dibiarkan dengan bab maksiat. Jangan ditimpa-timpakan maksiat. Jangan dah kata dah reda, boleh lagi buat maksiat. Jangan dibuat. Kita bimbang sekarang ni menurun, takut lagi akan Allah hantar apa kemudian ni, kita tak tahu. Pasal apa? Itulah perangai manusia diceritakan dalam ayat surah Yunus ayat nombor 12. Memang tak berubah daripada dulu, zaman dulu sampailah zaman sekarang. Ini masih kedigan. Sekarang dah ada Quran, dah mengingatkan, ada bab peringatan. Maksudnya kenalah beringat. Kalau tak beringat, kata orang putih, up to you. Ya, terpulang. Nak rasa lagi perit daripada sekarang ni, nak rasa lagi azab daripada sekarang ni, cubalah. Tu. Ya, jangan cabar kemurkaan Allah Ta'ala. Tuhan cerita keadaan perangai manusia dalam bentuk sastera sedikit, kata Tok Guru. Maknanya manusia ini kalau kena susah sikit, dia ingat kepada Allah. Baca Yasin lah, sembahyang hajat lah, panggil sembahyang hajat lah, bangun tengah malam lah, berpuasa minta Allah angkat bala. Apabila bala itu hilang, dia lalu terhegeh-hegeh di depan Allah, jeling kepada Allah pun tidak. Allah memang dahsyat. Ayatnya Allah perli kita, sindir kita, ingatkan kita. Tok Guru pun ingatkan kita. Saya ulang balik perenggan ni. Tuhan cerita keadaan perangai manusia. Manusia dalam bentuk sastera dalam ayat ni. Maknanya manusia ni kalau kena susah sikit, dia ingat kepada Allah. Baca Yasin, kata Tok Guru. Ya, siap baca Yasin. Panggil sembahyang hajat. Ya, panggil sembahyang hajat lah. Bangun tengah malam lah, mohon kepada Allah. Berpuasa dia, minta Allah angkat bala. Meraung ke sana, meraung ke sini, merayu-rayu dengan Allah Ta'ala. Bila bala itu hilang, dia lalu sambil lewa terhegeh-hegeh di depan Allah. Bukan pandang, jeling kepada Allah pun tidak. Contoh, jeling kepada masjid pun tidak. Tengok masjid lalu macam tu. Allah, tuan-tuan, orang yang manusia ni tengah-tengah COVID, boleh bunuh orang, boleh toreh orang, boleh main-main nama Allah. Dibiarkan nama Allah dibiarkan main nama Allah, tak tahu nak ke mana sebenarnya. Boleh main-main dengan agama Allah Ta'ala. Hidupkan balik kelab sosial, tempat minum arak dihidupkan balik. Nak ke mana, tuan-tuan? Nak ke mana? Ni ayat ni dah mengingatkan kita sebenarnya. Kita nak ke mana dengan ayat Allah Ta'ala? Orang-orang itu kitalah, kata Tok Guru. Dalam perenggan terusnya, kata Tok Guru, orang-orang macam tu kitalah. Perangai kita. Cuba perhati kepada kita. Apabila kita susah sebelum pilihan raya, kita sembahyang hajat. Nak pilihan raya, contoh. Dalam pilihan raya, buat sembahyang hajat. Bila kita baca Yasin, kita naik tangga, turun tangga, ajak orang menyokong kita. Bila kita menang, seakan-akan kita tidak kenal orang. Padahal kitalah yang pujuk dia hari itu, supaya menyokong kita. Begitu juga yang lompat balik, yang lawan balik kita.
Sedangkan waktu dia susah, dia bersama kita. Tafsiran orang politik seperti itulah, kata Tok Guru. Contoh orang politik ni memang dahsyat. Bukan saya kata, ini Tok Guru tulis. Ya, orang politik punya perangai. Dah menang, dah siap sembahyang hajat. Dah menang, tak kenal pula rakyat. Tak kenal pula yang milih dia. Allah kata. Kita baca surat khabar, kata Tok Guru, sewaktu Kuwait diserang Iraq, ramai rakyat Kuwait lari ke sana, lari ke sini berdoa kepada Allah Ta'ala. Tetapi apabila negeri dia sudah tidak ada askar Iraq, mengikut berita, ada di antara orang-orang muda memenuhi semula tempat-tempat menari, berjudi, minum arak, membunuh orang Palestin. Ini cerita di Kuwait. Kan ada sejarah dulu. Kuwait diserang tentera Iraq. Ditawan satu negara tu, Kuwait, oleh tentera Iraq. Meraung-raung dia, merayu-rayu, sembahyang hajat, berdoa ke sana berdoa sini. Bila hilang tentera Iraq daripada negara Kuwait, diceritakan cerita sebenarnya, ada orang-orang muda memenuhi semula tempat-tempat menari, tempat-tempat judi, minum arak, membunuh pula orang Palestin. Inilah perangai orang yang bila berdepan, bila berdepan dengan susah, dia balik kepada Allah Ta'ala. Apabila dia senang, dia sedikit jeling. Kata Tok Guru, healing. Healing ke healing? Bahasa Melayu sebenarnya jeling. Dia jeling, Allah pun tidak. Tu. Dia pun tidak. Apabila dia lalu di muka tangga Allah. Di muka tangga Tuhan. Kalau tidaklah Allah ini Tuhan yang mempunyai sifat-sifat tertentu, Allah dah lama lanyak dihabis. Kita lah ni. Ya. Nasib baik Allah tak panah baran, tuan-tuan. Kalau Allah berdendam, Allah panah baran, kita dah lagi lama lenyek awal-awal lagi. Perangai tak sudah sebenarnya kita ni. Bahasa kasarnya, perangai kita perangai tak sudah. Ni, kalau tidak Allah ini Tuhan yang mempunyai sifat-sifat tertentu, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Kalau Allah tak ada bab-bab sifat tu, Allah lanyak habis kita, kata Tok Guru. Aku giling habis. Allah giling habis. Allah tenggelamkan dunia ini dengan azab Allah. Memandangkan ketaatan yang diberikan manusia kepada Allah tidak sepadan dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Allah, malu kita sebenarnya. Malu dengan nikmat yang Allah bagi, kata orang putih, tak proportion dengan kita dapat, dengan kita balas balik dengan Allah Ta'ala. Kita memang jenis manusia-manusia macam ni. Manusia yang semacam ni dikira macam jenis tak tahu malu. Tak tahu malu pasal apa? Dia tak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak beringat langsung dengan peringatan-peringatan Allah Subhanahu. Dengan sebab itulah Nabi Muhammad SAW mengajar kita doa yang disebut Sayyidul Istighfar, ketua ataupun penghulu bagi istighfar. Istighfar itu maknanya kata-kata yang melahirkan rasa rendah diri kepada Allah, dan kita pohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala tudung. Kata Tok Guru, tudung maksudnya tutup habis segala kesilapan kita. Saya ulang balik, dengan sebab perangai kita yang tak tentu hara, tak tentu habis, tak kesudahan, tak sudah perangai kita ni, teruk sangat dengan Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW mengajar kita doa yang disebut Sayyidul Istighfar, ketua penghulu bagi istighfar. Istighfar maknanya kata-kata yang melahirkan rasa rendah diri kepada Allah. Rasa rendah diri kepada Allah, dan kita pohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala tudung, kata Tok Guru. Tudung tu tutup habis segala kesilapan kita. Apa dia? Istighfar, penghulu segala istighfar. Kita dengar, cuba dengar, selalu orang baca
Doa ini ataupun rintihan yang keluar daripada hati menggambarkan bahawa kita mengakui. Kita kena mengaku, kita kena declare, orang putih kata. Kena mengaku perangai kita yang buruk, perangai kita yang tak senonoh, perangai kita yang biadab, perangai kita yang tak tahu malu dengan nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Kita tengok yang pertama, Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi. Tuhan, kamu ini Tuhan aku. Kamu memelihara aku. Kamulah yang mengasuh aku. Itu maksudnya. Kata tu guru, Allahumma anta rabbi. Tuhan, kamu ini Tuhan aku. Kamu memelihara aku. Kamulah yang mengasuh aku. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berkuasa kecuali kamu, ya Allah. Ya, maksudnya la ilaha illa anta. Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Khalaqtani. Khalaqtani, kamu buat aku. Bukan mak aku buat. Bukan ayah aku yang buat. Bukan doktor yang buat. Bukan tok bidan yang buat aku. Khalaqtani maksudnya engkau yang cipta aku, kau yang buat aku. Kemudian wa ana abduka. Wa ana abduka. Bila kamu buat aku, aku pun menjadi manusia sebagai hamba-Mu, kulimu, buruhmu. Ni patutnya kita mengaku macam tu, ya. Wa ana abduka, iaitu bila kamu buat aku, aku pun menjadi manusia sebagai hamba-Mu yang sebenar, kulimu ataupun buruhmu. Tu sepatutnya kita mengaku. Wa ana ala ahdika. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Saya ulang balik. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku ikrar depan kamu, wahai Tuhan, bahawa aku tetap dengan janji dan tetap dengan ikrarku kepadamu, ya Allah. Ya, dan aku ikrar depan kamu, ya Allah, wahai Tuhan, bahawa aku tetap dengan janji dan tetap dengan ikrarku kepadamu. Kemudian, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi. Aku mengakulah kamu sebagai Tuhan yang memberi nikmat kepadaku sepenuhnya, di samping aku mengaku membalas balik nikmat itu dengan dosa. Aku mengakulah kamu sebagai Tuhan, ya Allah, yang memberi nikmat kepadaku sepenuhnya, di samping aku mengaku membalas balik nikmat itu dengan dosa. Kita mengaku je, silap salah apa kita. Kemudian, kamu beri kepada aku segala nikmat, mata, telinga dan segala urat saraf. Ini nikmat yang kamu bagi untukku 100%. Tetapi duka citanya, aku balas balik kepada kamu dengan dosa aku. Kita mengaku, ya, kita mengaku Allah beri kepada kita segala nikmat, mata, telinga, mulut dan segala urat saraf. Ini nikmat yang Allah bagi untukku 100%, tapi duka citanya aku balas balik kepada Allah dengan dosa aku. Mengaku kita. Faghfirli wahai Tuhan, tolonglah maaf dan tutuplah kesilapanku. Faghfirli, wahai Tuhan, tolonglah, maafkanlah, tutuplah kesilapan aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kerana tidak ada orang lain yang boleh ampun dosaku melainkan kamu, ya Allah. Kamu saja. Makku, ayahku, tok guruku tidak boleh mengampunkan dosa aku.
Itu maksudnya. Ini Sayyidul Istighfar, kata Tok Guru, yang biasanya kita baca sebelum subuh. Sebelum subuh juga kita juga bermunajat kepada Tuhan. Kena amal. Sebelum subuh kena baca istighfar ni. Saya ulang balik, tuan-tuan boleh cari, boleh Google. Google penghulu segala istighfar. Saya ulang balik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wasdika wa wa'dika mastata'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru zunuba illa anta. Penghulu segala istighfar, dipanggil Sayyidul Istighfar. Dibaca kalau boleh sebelum subuh. Sebelum subuh juga kita juga bermunajat dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sambung ayat tadi, ilahi lastul, doa yang lain, ilahi lastulil firdausi ahlan. Wahai Tuhan, aku terlalu ingin masuk syurga Firdaus, tetapi memandangkan keadaan diriku seperti ini tidak layak sedikit pun. Taraf seperti aku ini tidak layak memijak syurga-Mu. Tetapi apa boleh buat, wahai Tuhan, aku inginkan juga syurga-Mu. Ni Tok Guru tulis. Salah satu lagi zikir, doa. Wala aqwa 'alan naril jahim. Naril jahim. Aku tidak terdaya dengan neraka kerana kulit aku ini tidak tahan dengan api neraka. Fahab li taubatan waghfir zunubi. Oleh itu, wahai Tuhan, tolonglah ampunkan dosaku. Keampunan darimu, iaitu dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Aku pohonkan keampunan. Fa innaka ghafiruz zambil azim. Kerana sesungguhnya engkaulah pengampun yang paling besar. Tidak ada di atas dunia seorang pun yang boleh mengampunkan dosa, sama ada para nabi ataupun malaikat. Ni syair daripada Imam Syafi'i. Silap saya. Dicerita dalam ni, diingatkan kita, zikir tadi itu menyandarkan lafaz syair ini kepada Imam Al-Syafi'i, tapi tidak ada sumber yang sahih menunjukkan beliau mengungkapnya. Ni contoh yang selalu dibaca orang, syair untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajat dan doa-doa begini tadi perlu dibaca dan perlu juga kita duduk berseorangan di tengah-tengah malam buta. Pada malam gelap pekat, menguatkan hubungan kita di antara kita dengan Tuhan. Dengan cara ini, insya-Allah dosa akan hilang dan pahala akan bertambah. Iman kepada Allah terus bertambah dan kasih mesra kita kepada Allah akan berlipat ganda lagi. Kalau boleh sentiasa amalkan doa ini, kerana dengan ini diharapkan kesannya semakin tua semakin baik. Semakin tua semakin betul arah tuju kita. Lebih-lebih lagi kita sebagai orang yang bertanggungjawab sebagai seorang bapa, yang di bawah kita ada anak, sebagai seorang isteri yang di bawah kita ada anak, ada harta suami. Ni. Sebab tu bila ada bab zikir, ada bab istighfar, diharapkan kita ni dibuat awal-awal lagi, dibuat selalu. Sebab tu bila semakin tua, semakin berumur, dia semakin baik dia. Pasal apa? Yang mengikutinya ramai, ada anak, ada cucu dan sebagainya. Sebagaimana kata Tok Guru, Ambo Sokmo selalu sebut, kalau kita sebagai Tok Penghulu, Tok Pengawa, District Officer, DO, kata Tok Guru, OCPD,
Tok Wakil, Menteri Besar, MB, Perdana Menteri, Raja, kita tetap akan disoal di akhirat kelak. Semua pangkat-pangkat tu semua akan disoal. Kubur tu akan disoal. Jangan diharap apabila Tuhan tanya di akhirat kelak, kamu buat apa untuk agama aku? Bila Allah tanya besok, kamu buat apa untuk agama aku? Kita boleh lepaskan diri kalau kita kata, aku serah belaka kepada MB. Aku serah belaka kepada Perdana Menteri. Kerana aku raja berperlembagaan. Dia tidak boleh jawab begitu sebenarnya. Ni tulisan untuk guru. Ya, hebat macam mana pangkatmu, pangkat awak, pangkat siapa, harta macam mana, raja sebagaimana raja. Bila ditanya bab agama, tak boleh jawab begitu. Ni kena-kena. Jangan anggap jadi pemimpin hebat sangat, jadi ketua hebat sangat. Pasal apa? Ditanya kita, tanggungjawab kita dengan agama Allah Ta'ala bagaimana? Aku hendak soal sebab kamu raja. Maksudnya Allah akan soal sebab kamu raja. Kamu agung. Kamu Perdana Menteri, kamu MB, apa kamu buat dengan harta Allah bagi, yang Allah bagi, pangkat yang Allah beri, pengaruh yang Allah beri. Walaupun boleh berpendapatan berpuluh ribu sebulan, bukan senang hendak jawab soalan Tuhan di akhirat kelak kalau kita tidak ada alasan solid. Jadi jangan halobakan benda ini. Peringatan. Ini untuk orang yang hebat, yang jadi pemimpin, yang jadi pengaruh kuat, yang ada kuasa, MB ke, raja ke, Perdana Menteri ke, semuanya akan disoal Allah Subhanahu. Tak ada terkecuali. Sebab itulah Tuhan kata, kazalika, begitulah perangainya, keadaannya, zuyyinal lil musrifin, diberikan perasaan comel molek, kata Tok Guru, yang baik kepada golongan pelampau. Maka makanu ya'malun, segala tindak tanduk mereka lakukan, yang mereka lakukan iaitu pembaziran dan keterlaluan. Segala kerja yang mereka lakukan walaupun mereka tidak mendapat hidayat, zuyyina, mereka berasa baik juga. Siapa yang menyebabkan mereka berasa baik, Allah tidak kata baik. Nabi Allah tidak kata baik. Tetapi mereka sendiri berperasaan baik. Perasan. Siapa yang ajar dia berperasaan baik terhadap benda itu, tentulah tidak Allah. Tidak Nabi Allah. Tidak agama Allah. Kalau masih berperasaan baik juga, ini sudah pasti daripada nafsu dan syaitan. Ini cara Tuhan templak balik, ditemplak balik, lempar balik benda itu kepada kita supaya kita faham. Kalau Tuhan tidak pimpin manusia di atas dunia ini, syaitan memimpin mereka. Di dalam ayat lain, Allah senaraikan benda-benda yang selalu menyebabkan manusia terpelanting, tergelincir daripada jalan yang sebenar. Surah Al-Imran ayat nombor 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banina wal qanatiril muqantara minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamah wal an'ami wal hars, zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Sadaqallahul azim. Surah Al-Imran ayat 14. Dihiaskan, yakni dijadikan indah kepada manusia, kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan-perempuan dan anak pinak, harta benda yang banyak bertimbun-timbun,
dari emas dan perak, kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih, binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia. Dan ingatlah, pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya, yakni syurga. Surah Ali Imran ayat 14. Kita tengok satu, Tok Guru tulis satu-satu ayat, terjemahan dan tafsirannya. Diberikan zuyyina linnasi hubbus syahawat, diberikan perasaan indah, comel kepada manusia untuk menyukai benda-benda yang diingini nafsu. Apa dia? Minan nisa, perempuan-perempuan, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantar, harta bergedung-gedung, harta berlonggok-longgok, wal khail, dan kuda ataupun kenderaan, al musawwamah, yang bertanda. Kalau kuda ada tanda cara dia, kalau kereta ada tanda trademark dia, ada dia punya trademark. Kereta mewah, MPV, ya, dan macam-macam lagi. Ada logo dia, kata Tok Guru. Semua orang suka. Wal an'am, binatang-binatang peliharaan. Wal hams, wal hars, dan pertanian, tumbuhan. Zalika mata'ul hayatid dunya. Semua itu aku beritahu kepada kamu, Allah beritahu pada kita, adalah keindahan hidup dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Sedangkan Allah Ta'ala telah simpan di sisi dia untuk kamu benda-benda yang memuaskan hatimu apabila kamu sampai kepada dia. Maknanya, baik harta, anak pinak, pangkat, jangan kamu guna. Mata', perhiasan, kamu kena guna untuk al-baqiyatu solihat, sebagai amal soleh yang kekal abadi. Sebab tu peringatan Allah Ta'ala. Semuanya sementara. Hari-hari Jumaat begini, kata Tok Guru, kita baca surah Al-Kahfi. Dalam surah ini Allah ajar al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Harta benda dan anak pinak itu ialah perhiasan hidup di dunia. Amal-amal soleh yang kekal, faedahnya itu lebih baik daripada pada sisi Tuhanmu sebagai pahala balasan, dan lebih baik sebagai asas untuk yang memberi harapan. Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Tuhan mengajar kita bahawa harta benda anak pinak adalah merupakan barang zuyyin, perhiasan, barang untuk hiasan cantik sekejap saja, sedangkan kamu akan pergi jauh. Yang ada kita di rumah teres, rumah banglo, rumah semidi, semua tu sekejap, cukup masa Allah panggil. Ada lagi tempat kita nak musafir. Lepas tu kita musafir dunia sekejap je, cukup 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, habis. Oleh yang demikian, kamu tidak boleh bergantung dengan barang yang bersifat sementara. Kamu kena pandai menggunakan harta dan anak pinak supaya dia menjadi baqiyatu salihat, barang tahan lama dan soleh. Kerana barang inilah khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Dikira baik dari segi pembalasan dan baik dari segi amalan. Sebab tu tujuan ada harta, tujuan ada duit, tujuan ada pangkat, untuk kita dapat balasan yang kekal di akhirat esok, iaitu dengan cara takut sebenar-benarnya dengan Allah Ta'ala. Amalan maknanya harapan. Di atas dunia ini kita berharap kepada gaji, berharap kepada pencen, kebun getah,
tanah padi dan saudara mara kita. Di akhirat kelak benda yang paling baik untuk dijadikan harapan ialah al-baqiyatu salihat. Harta yang kita dapat dengan cara baik, harta yang kita guna dengan cara baik. Pelajaran yang kita ajar anak-anak menyebabkan dia menjadi hamba Allah yang soleh. Tu bila kita wariskan anak dengan Quran, wariskan anak dengan ilmu fardu ain, ilmu mengenal Allah Ta'ala, itulah yang paling hebat di sisi Allah Ta'ala. Kena pula anak tersebut menjadi hamba Allah yang soleh. Itu sepatutnya kita tinggalkan. Ya. Yang lain, kebun getah, tanah padi, gaji, berharap kepada pencen, itu semuanya perhiasan. Yang akhirat besok, yang paling baik untuk jadikan ialah harta yang kita dapat dengan cara baik, harta kita digunakan pun di cara baik. Sumber yang kita dapat halal, sumber yang kita dapat dengan cara yang baik, bukan curi daripada faraid, harta yang sepatut difaraidkan, curi pada harta pusaka, mencuri, menipu dalam harta pusaka, menipu dalam harta tok ayah dia, tok ibu dia, ditipunya nama geran, ditipunya nama pewaris-pewaris, berlaku. Pasal apa? Dia nak selesa dalam dunia saja. Tu renung. Ya, tak ke mana? Ke mana dia? Ke neraka. Allah tunggu besok. Pasal apa? Dia makan harta anak yatim, dia makan harta pusaka yang sepatutnya difaraidkan, yang sepatutnya dibagikan kepada adik-beradik, yang patutnya diwakafkan ataupun diinfakkan, dan macam-macam lagi. Berlaku sekarang. Mencuri, menipu dan mengkhianat harta adik-beradik, harta pusaka, harta rakyat dan segalanya. Perbuatan khianat yang dipanggil zalim pada orang lain, yang paling hebat dia zalim pada diri dia sendiri. Ni yang sebenarnya dia mencari yang sumber yang cara baik dan dibelanjakan kepada yang cara yang baik, kemudian meninggalkan anak waris yang menjadi hamba Allah yang soleh. Semua ini menjadi al-baqiyatu salihat. Oleh kerana manusia suka dengan barang di depan mata, maka dia menggunakan harta untuk perkara-perkara yang serta-merta, yang tidak sampai ke akhirat. Inilah benda-benda yang dipanggil zuyyina, yang tidak memberi manfaat kepada manusia di akhirat. Dalam penerima pakai nasihat Al-Quran ini, kadang-kadang sebagian manusia merasa payah. Bab Quran ni, bila dinasihat melalui Quran ni, ilmu Quran ni, memang payah manusia nak terima, kata Tok Guru. Cemuh, dia kata. Jemu. Kemudian serabut perut, dia kata. Maksud serabut perut, kata Guru, Tok Guru kata apa? Maksud dia terganggu perasaan. Bila ikut Quran ni, dia terganggu. Yang sepatutnya dia dapat, dia tak dapat. Pasal apa? Haram. Tapi kalau dia tak ikut Quran, dia boleh ambil seronok dia. Berlaku. Ini contoh, kata Tok Guru. Perangai ini seperti budak yang tidak mahu pergi sekolah kerana tidak faham pelajaran atau cikgu mengajar pelajaran yang payah. Seorang ibu atau bapa yang cerdik, yang bijak akan berkata, payah macam mana? Kalau orang lain boleh dapat nombor 1, takkanlah kamu tidak boleh? Ni ayah dia. Dia mesti beri perangsang, beri motivasi kepada anak supaya memahami apa yang diajarkan oleh Tok Guru. Tu. Diajarkan, difahamkan sebenar-benarnya. Orang-orang Islam dalam negara kita sebahagiannya memang payah dengan kaedah-kaedah agama kerana mereka sudah lama hidup dalam masa suasana yang terpesong, suasana yang sudah terpesong jauh daripada ajaran agama. Itu yang payah nak terima Islam, yang payah nak terima hukum Islam, yang payah nak terima hukum-hukum yang dibaca dalam Al-Quran. Payah. Pasal apa? Betul Islam, tapi sudah lama terpesong, kata Tugu, terpesong jauh daripada ajaran agama Islam. Maka kita hendak berusaha sedaya mungkin
balik memaut mereka semula dengan ajaran agama. Bagi orang yang akil balik, orang yang ada akal dan cukup umur, tentulah dia akan berusaha sungguh-sungguh supaya dia boleh menyelaraskan kerja dia dengan agama. Orang yang ada akal, orang yang dah akil balik, carilah jalan untuk menyelaraskan kerja-kerja agama. Kata Tok Guru dalam tulisannya ini, kemarin kata Tok Guru, Ambo, iaitu saya, Ambo berjumpa dengan seorang profesor dari Aceh. Aceh suatu masa dulu terkenal dengan sebagai Serambi Mekah. Kelantan pula terkenal sebagai Serambi Mekah. Maka apabila bertemu dua serambi, insya-Allah akan jadi besarlah rumahnya. Kata Tok Guru, Ambo sebut kepada dia, kami di sini bawa slogan Islam sebagai ad-din. Slogan ini kita ketengahkan kepada masyarakat yang sudah menerima Islam, juga kepada masyarakat yang telah dipesongkan Islam oleh pensyarah-pensyarah atau guru-guru yang anti-Islam. Dia kata, kami di Indonesia ada slogan adat dan syariat seperti zat dan sifat. Kita mesti faham mengenai Tuhan. Dan dalam banyak-banyak perbahasan mengenai Tuhan, kita perlu tahu sama ada zat Tuhan dengan sifat Tuhan itu barang lain atau barang sama. Jadi yang selalu disebut ialah zat dan sifat tidak boleh bercerai. Tanggal sebagaimana putih daripada kapur. Adakah kapur lain dengan putih? Warna putih yang ada pada kapur itu, adakah benda lain? Jawabnya, hendak dikatakan benda lain, tidak pernah kita berjumpa kapur yang tidak putih. Jadi putih dengan kapur walaupun benda lain, tetapi di antara keduanya telah sebati. Begitulah bersebatinya di antara zat Tuhan dengan sifat Tuhan. Sebagaimana zat Tuhan bersebati dengan sifat dia, begitulah adat resam kita. Adat resam kita kenalah bersebati dengan syariat. Apa dia adat kita? Bagaimana cara cari makan? Bagaimana cara nikah kahwin? Bagaimana cara berpolitik? Bagaimana perintah negeri? Jangan biarkan tindak tanduk kita lari daripada syariat Allah Ta'ala. Hendaklah semuanya disebatikan, bersebati sebagaimana bersebati zat Allah dengan sifat dia sendiri. Ini kata Tok Guru daripada Aceh. Perkataan hikmat begini, apabila kita pandai mengolahkannya kepada masyarakat, maka masyarakat boleh faham benda itu. Dan sekaligus dia akan bergantung bulat-bulat kepada Allah. Tidak payah kita bersyarah panjang. Tidak payah kita berkempen. Dia sendiri akan menjadi tukang kempen kita. Sebab itulah kita kata agama dan politik mesti diselaraskan sebagaimana selarasnya zat dan sifat Allah Ta'ala. Dan itulah maksudnya Islam sebagai ad-din. Ini kata Tok Guru, ya, tak boleh lari Islam ni. Dia mesti disebatikan dengan syariat. Ya, adat resam kita kenalah bersebati dengan syariat. Apa dia adat kita? Bagaimana cara kita makan? Bagaimana cara nikah kahwin? Bagaimana cara berpolitik? Bagaimana cara perintah negeri? Jangan dibiarkan tindak tanduk kita lari daripada syariat Allah Ta'ala. Hendaklah semuanya bersebati sebagaimana sebati zat Allah dengan sifat Allah sendiri. Ni pesanan Tok Guru dalam tulisannya. Maksudnya tak boleh lari kita daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah akhir perenggan tafsir ayat ke-12 mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan pengisian ini kena faham kita nak makan macam mana, nak minum macam mana, nak nikah kahwin macam mana, nak berpolitik macam mana.
Jangan kata politik jauh daripada Islam, jauh pada agama. Salah besar kita, silap besar. Ini pesanan Tuan Guru. Politik pun dengan Islam mesti diselaraskan dengan agama. Bagaimana nak perintah negeri, itu pun dengan syariat. InsyaAllah, mudah-mudahan tuan-tuan faham sebanyak sedikit. Untuk ayat yang ke-12, insyaAllah kita akan sambung insyaAllah esok ayat yang ke-13. InsyaAllah jumpa lagi petang ini online untuk surau Al-Kahfi, Taman Selasih, Lukut, Porisin. InsyaAllah petang ni, insyaAllah. Terima kasih pada Masjid Kampung Sawah bagi ruang pada saya untuk meneruskan kuliah. Sepatutnya kitab Tanbihul Ghafilin, tapi untuk online kita buat ayat Quran. Ya, insyaAllah. Doalah kita supaya saya dapat keluar rentas negeri, supaya dapat kuliah secara offline. Sama-sama kita berdoa. InsyaAllah. Terima kasih, ribuan terima kasih pada Masjid Kampung Sawah. Jumpa petang ni untuk online surau Al-Kahfi, Taman Selasih, Lukut, Porisin. Yang terbaik semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. InsyaAllah, sebelum saya akhiri dengan doa, siapa-siapa yang berminat nak order kurma, ya, saya ada iklan sikit tu. Siapa yang nak order kurma sebenarnya nak Ramadan, kami dapat daripada Madinah, fresh lagi, ya, kurma ajwa, kurma ambar dan kurma safawi, semuanya datang dari Madinah. Kami ada iklankan tu, boleh awal-awal untuk Ustaz, untuk bantu-bantu kita yang masih lagi tak boleh kuliah lagi, insyaAllah. Mohon iklankan, mohon war-warkan, insyaAllah. Masih lagi fresh, boleh order lagi, insyaAllah. Boleh by post, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wassahi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbir imanana wa ahsin a'malana wa wassi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'ani syarri bina wa qdi hawajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya abu bi zambi faghfir fa innahu dzunuba illa anta tawassalna bi ziwal jabar wa tasamna min malakut allazi la yamut isrif anna al bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil khairil asma, bismillahillazi la yadurru ma asmi azza, bismillahil kafi, bismillahil muafi, bismillahillazi la yadurru ma asmi syai'un fil ard wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini, bismillahi ala ahli wa mali, bismillahi ala kulli syai'in a'tanihi rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazzajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su ya Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ila Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi wa rasul mu'minin. Allahumma ghnina bi halalin an harami wa min siwak. Bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah aliyyi dayyan, subhanallah syadidil arkan, subhana man yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar, subhana man la yushaghiluhu sya'nu an sya'n, subhanallahil hannan mannan, subhanallahil musabbahi fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa qina azabannar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu qad ja'ala Allahu kulli syai'in qadra. Bismillahirrazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa samii'un 'alim. Bismillahirrazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa samii'un 'alim. Bismillahirrazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa samii'un 'alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fallahu khairun hafiza warhamur rahimin. Fallahu khairun hafiza warhamur wa huwa arhamar rahimin. Fallahu khairun hafiza warhamur rahimin. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya alim ya halim ya aliyu ya azim. La ilaha illallah subhanazal haibah wal qudrah. Wa minni ya salam ya mu'min, wa minni ya salam ya mu'min, wa minni ya salam ya mu'min. Ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram. Ala ya'lamu man khalaqa wa latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaqa wa latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaqa wa latiful khabir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya ghaniyamuni ya fatai raza. Ya ghaniyamuni ya fatai raza. Ya ghaniyamuni ya fatai raza. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah, terima kasih, jumpa lagi. Terima kasih Masjid Kampung Sawah, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.